Tekan stop music sekejap. Dengar kan? Diamlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Seismik Seram Jam 12. Ramai yang minta Seismik Seram Jam 12 Part 3. Dan hari ini, malam ini kita kembali lagi bersama dengan 3 orang panel kita yang lain untuk bercerita mengenai kisah-kisah seram UiTM. Kita ada panel kita yang pertama. Kita di sebelah kiri kita Ahmad Absib. Hai, Assalamualaikum. Dan kita ada Nasha Nazari. Selamat malam. Dan kita ada artis ternama Razali Zain. Assalamualaikum. Okay, so malam ni kita nak bercerita tentang kisah-kisah seram UiTM. Sebelum kita nak start tu, mungkin kita boleh tanya sikit. Ahmad, awak UiTM kan? Awak UiTM mana? UiTM Puncak Perdana. Ada kisah seram boleh dikongsi kejap lagi? Ada banyak. Ada banyak. Nasha? Ada. Saya dari UiTM Lendu Melaka dan juga UiTM Shah Alam. Ada kisah seram yang mungkin boleh dikongsikan? Mungkin bukan pengalaman sendiri. Boleh kongsikan kisah seram kawan ke apa ke? Sekejap lagi. Mungkin lah kalau apa yang saya teringat lagi saya share. Okay, saya UiTM Shah Alam. Kisah seram mengenai UiTM selama saya belajar, InsyaAllah ada kot yang boleh kongsikan. Ras macam mana? Ada tak kisah ataupun pengalaman seram semasa belajar UiTM? Macam Ras sama dengan Syah, UiTM Lendu dengan UiTM Shah Alam, dia banyak menariknya ketika berada di UiTM Lendu lah. Lendu. Yes. Lendu dia keras sikit. Yeah. Siapa yang daripada yang lendu Boleh dia di relate UiTM lah. tu Yeah. mungkin diorang banyak cerita-cerita jugalah. Kisah seram yang I nak share hari ni daripada UiTM Jengka kat Pahang. Tajuk dia ialah budak perempuan dengan patung di tangan. So cerita ni kredit kepada TZ Fiction Shasha, seram UiTM Jengka. Cerita dia macam ni. Sebelum aku nak bercerita kisah mistik aku kenalkan diri aku dulu. Cukuplah korang kenal aku sebagai TZ. Aku merupakan pelajar diploma UiTM Jengka tahun 2011 hingga 2014. So apa yang aku nak cerita ni pengalaman aku masa SEM 1 dekat UiTM Jengka Khazanah Alam. Lebih kurang sebulan aku kat UiTM, aku mula rasa yang ada sesuatu yang aneh dengan bilik dan blok yang aku duduk tu. Pada mulanya aku just ignore je sebab satu, dapat roommate jenis penakut. Kedua, sebab fikir diri sendiri pun takut juga. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu aku tak boleh nak tidur dan tiba-tiba rasa macam nak pergi ke tandas. Aku ni jenis kesian nak kejut roommate semata-mata nak pergi ke tandas. Tapi malam tu aku dengar bilik sebelah macam tak tidur lagi. So tak adalah seram sangat. So aku pergilah toilet tu sorang-sorang. Waktu aku keluar dari tandas tu, which is jauh daripada bilik, ada seorang budak perempuan jalan seorang nak pergi ke tandas sambil peluk patung buruk. So aku ingat adik budak bilik depan. Sebab siang tadi family dia datang jenguk. Kot-kot lah tumpang tidur ke kan. Sebab budak tu memang keluar dari pintu bilik depan bilik aku tu. So aku tanyalah, adik nak pergi mana? Dia senyap je. So tak sampai berapa saat tu, aku jalan melepasi dia. Lepas tu aku pusing. Budak tu tak ada weh. Tapi aku tak fikir pelik lagi masa tu. Maybe dia dah masuk ke tandas ke kan. So nak dijadikan cerita, esok pagi tu aku terserempak dengan SS. Short form nama budak bilik depan tu lah. Lebih kurang macam ni lah aku tanya dia. Macam SS, family dah balik ke? Semalam jumpa adik kau pergi tandas. Aku tegur dia tak layan pun. Mama ikut. Lepas tu SS tu macam, hah? Family aku dah balik lah petang semalam. Kau ni silap orang ni. Time tu lah baru aku percaya pandangan aku tak salah malam tadi. Dalam minggu tu juga, roommate aku semua balik rumah diorang. Maklumlah roommate orang Pahang. So tinggallah aku seorang. Maghrib tu, lepas solat maghrib, aku terdengar macam bunyi kaki orang yang berantai loceng, yang macam pakai gelang kaki lah kot. So yang pelik, bunyi tu macam ke hulu ke hilir kat depan bilik aku je. Sebab bunyi dia tak berganjak jauh, dia dekat situ je. Lepas tu dia macam
cakar-cakar pintu bilik tu. Okay. Aku pun dah start takut. Last terus baring je dekat katil. Katil aku jenis double decker, kayu yang dekat tingkat atas tu. So sebab dah takut sangat, aku selubung kat katil bawah tu. Tiba-tiba aku rasa macam ada sesuatu berat dekat badan aku, tekan sampai susah nak bernafas. Aku hadap dinding. Lepas tu aku nampak macam ada tangan berbulu hitam dekat bahu aku. Aku tak fikir apa dah. Aku baca semua jenis surah yang aku tahu. Tunggang terbalik jugalah ayat tu sebab dah time-time macam tu kan. So benda tu still tak berganjak. Benda tu terus hilang tiba-tiba bila jiran bilik sebelah ketuk bilik ajak pergi makan. Asyik baik. Malam tu aku tak berani nak tidur bilik sorang-sorang. Tumpanglah bilik jiran sampailah roommate-roommate aku balik. Aku pernah cerita ni dekat makcik-makcik cleaner. Diorang cakap benda tu memang ada dekat blok tu. Menakutkan tak? Nasha, Yeah. so pengalaman you semasa study lah, tak kisahlah kalau kau UiTM ke, pengalaman anything lah. Okay, Recorded benda ni lah. dia macam, I tak tahu lah dia seram ke tak. Okay, kalau dekat UiTM Lendu, dia ada this one tasik. Tasik Tun Fatimah. Tasik Tun Fatimah tu. Uh-huh. Tasik ni memang macam famous lah juga dengan benda-benda keras ni semua. So, I duduk dekat satu college. Kalau nak pergi kelas, kita selalu jalan kaki pergi kelas, kena melintasi tasik ni. So, kadang kita ada kelas malam. So, still kita akan kena lintas dekat tasik tu. And tasik tu macam gelap jugalah. Lampu dia macam, dia punya lampu jalan tu macam jarak sikit macam tu. Jadi, I jalan dengan my classmate. Classmate I ni, dia jenis yang boleh nampak. Yang hijabnya terbuka tau. Jadi bila tengah-tengah jalan tu, kejap lagi dia macam, Nasha pandang bawah, jalan je, Jalan cepat sikit macam tu. I dah macam tak kelakar weh. Lepas tu bila dah sampai dekat depan kelas tu baru macam, kenapa? So dia macam, tak ada, tadi macam ada nampak benda tu dia macam dekat-dekat dengan I lah, macam kacau nak usik macam tu lah kot kan. So tu yang dia macam, sebab kita tak nampak, so kita tak, kita just go with our life je lah kan. Tapi dia nampak, mungkin dia macam dia ingat benda tu, dia nampak dia mengganggu kita ke kan. Dia nampak benda tu kat depan ke kat belakang ke macam mana? Dekat depan I lah, macam Masa masa I kau tengah nak berjalan lalu tu, tu lah, masa kita benda tu tengah kat berjalan tepi dekat tu lah. tepi tasik tu, dia mungkin ada dekat situ lah. Dia tak, I cakap kat dia jangan describe apa-apa. I tak nak, sebab time tu pun kelas malam, jadi kan balik nak lalu balik kat tasik tu. Lepas tu duduk kat college. Baru nak pergi, bukan baru nak balik. Baru nak So pergi. balik tu okey tak balik tu? Balik tu kita orang lalu jalan jauh lah. Kita tak lalu dekat tasik lah, kita orang lalu yang jalan kereta. Yang jalan besar kat belakang pusing tu. Oh my god, jalan jauhnya. kereta. Sebab kelas jauh tau. Daripada college nak pergi ke kelas-kelas, kalau dekat Lendu tu memang jauh. So selalunya orang lalu kat tasik tu jalan shortcut lah. Tapi dia macam menakutkan sikit. Ini adalah kisah di UiTM Puncak Alam. Tajuk Lift UiTM Kolej Casuarina. Kredit kepada Nur Juliana. Kalau student UiTM Puncak Alam, mesti diorang tahu kat mana letaknya Kolej Casuarina. Kolej ni antara kolej yang masih baru juga. Cerita ni kisah benar dari kawan aku sendiri. Memandangkan kolej di sini semua tinggi-tinggi sampai 9 tingkat. Jadi, semua kolej ada kelengkapan mudah, antaranya ialah lift. Lift kat sini mesra alam. Dia boleh bercakap, tapi Ya betul. Oh. I dengar bunyi Siapa nyahat dia tu? jantung ke? Sekejap. Aku rasa aku punya heartbeat. Takkanlah kuat sangat. Jangan senyap. ke muzik. Tekan Pause, stop pause, music pause. sekejap. Dengar kan? Diam lah. Ni mic siapa? Ni mic ni. Tengok ni mic siapa? Lift kat sini mesra alam. Dia boleh bercakap tapi limited je ayat yang telah disettingkan. Antaranya, pintu sedang dibuka. Pintu sedang ditutup. Naik ke atas. Turun ke bawah.
Aras 1, Aras 2, Aras 3, Aras 4, Aras 5, Aras 9. Ini je ayat yang ni automatik akan keluar sebaik sahaja pelajar guna lift ini. Nak dijadikan cerita, kawan kepada Mira ni naiklah lift jam 2 pagi. Waktu tu bulan puasa. Agak janggal bila benda-benda ni berlaku masa bulan puasa. Percaya atau tidak, wallahualam. Macam selalu, budak tu masuk lift. Dia pun tekan button lift macam biasa untuk ke aras 3. Dan lift pun berbunyi. Pintu sedang ditutup. Dan lift pun bergerak naik ke atas di mana aras biliknya berada. Sebaik tiba di aras 3, lift terbuka. Tapi tak mengeluarkan ayat yang sepatutnya, which is aras 3. Tetapi sebaliknya, ayat yang didengari masa tu adalah ada orang keluar. Sepantas kilat, dia berlari ke arah biliknya sendiri dan terus demam panas akibat daripada peristiwa lift tersebut. Weh, serius lah. Kena prank Sampai dengan aras lift. 3 ada cakap ada orang keluar. Weh, Kalau diorang cakap macam tu memang lari Kalau nak seriously. call pun ni tak ada line kan dalam lift. Ya, selalunya tak ada lain memang. Ahmad ada cerita juga. Dia kata dia pernah berlaku dalam bas Mat satu bas belakang dia. Ketika itu di Dewan Seri Budiman, Itu Shah Alam. UiTM Induk, Shah Alam. Shah Alam. Kita orang satu pementasan teater waktu tu 2013. Semua pakaian, kostum kita orang semua daripada yang dipinjam daripada Jin Samsudin. Pakaian komunis punya askar betul. Datuk Jin arwah Arwah Tan Sri Jin Samsudin. Ya, Jin Samsudin. Itu ada pakaian diguna untuk penggambaran Bukit Kepong. Oh, okey. Dan kita orang pakai senapan pun senapan yang betul tapi tak ada peluru. Okay. Dan benda tu disimpan oleh arwah lama dalam stor dan anak dia yang memberi kebenaran Untuk untuk gunakan. Untuk pementasan. dipentaskan Dekat Dewan Resital Sri Budiman. Dewan Sri Budiman. Okay. Yes. Sorry. Burung pun setiap kali pementasan situ ada menggunakan burung yang betul. Okay. Setiap kali pementasan burung tercabut kepala, mati. Really? Mati. Weh, Macam mana dia boleh aku tercabut? tak Burung expect tu- burung tu Burung tu di dalam terbang ke. sangkar disimpan di belakang stage, tetapi ditutup oleh sehelai kain. Esok tu Angkat. show selalunya 3 hari 3 malam. Okay. Bila nak esok je nak ni kan buka kain, mati dah. Kepala Hilang. Ui, Badan astaghfirullahaladzim. ada berdarah. Setiap kali show. Wow. Lepas tu yang lebih serius lagi, hari terakhir sebelum nak show, kita orang semua dah baca doa sebelum nak show. One of my pelakon kita orang juga, Sambal, dia nak make up kat belakang stage. Kalau pergi Alam Budiman, kat belakang tu ada satu lorong kan, ada toilet kiri kanan untuk lelaki Alam perempuan. Budiman, Dewan Sri Budiman. Sri Budiman. Dia make up dan bedak dia tu jatuh kat tangga kat bawah. Bawah tu gelap, tak buka lampu. Ayuh. Dan dia perempuan. Okay. Dia nak pergi ambil seorang-seorang dia. Okay. Dia pergi lama. Dan dia naik, dia tak pegang bedak, dia tak pegang barang yang jatuh tadi. So dia pegang Dia apa? menggigil. Dia menggigil, dia diam. Start pada situ. What Tapi happened? show kena jalan. What Orang dah masuk. What happened? Dan dia lecturer tarik dia pergi tempat lain untuk, so maksudnya dia tak berlakon lah. Sebab dia hanya samba sajalah. Jadi penduduk kampung macam tu je. So dia ditenangkan lah kat luar, dekat Dewan Annex yang depan tu. Dewan Annex. Ya, kat situ. Lepas tu kita orang dah habis berlakon apa semua tu. Pakaian yang kita orang pakai, maksudnya saya waktu tu pakai baju betul. Baju askar komunis. Awak pakai baju tu? Saya pakai baju yang komunis. Okay. Dengan kasut dengan senapan yang berat tu. Okay. Dah pulangkan habis semua dah. Lepas tu salah seorang pelakon main character iaitu Nadia Bryan, which is dia dah pelakon sekarang. Cincin dia hilang. Cincin yang mak dia bagi tu hilang. Dan dia kata dia nak pergi tengok atas stage. Waktu tu semua penonton dah beransur pulang, naik bas tu kan. Cincin dia hilang atas stage. Dia pergi tengok, nak cari lah. Dan dia jumpa, dia pakai, tapi muka dia pucat. Semuanya start dari situ. Tiba-tiba yang jaga kaunter perempuan, kaunter tiket, menjerit, kena rasuk kat depan. Dewan Kat Sri depan. Budiman Dewan Sri Budiman memang keras. Kat depan kena rasuk, menjerit-jerit. Sampai kan
kita orang dia orang ni sini-sini buka ayat kursi, buka yasin dalam dewan kuat-kuat, tutup semua pintu dan ada yang audiens yang tak pulang lagi kan, dia pun pulang dengan pelakon-pelakon ni lah, semua pelakon ekstra ni dia hantar pulang naik satu bas dan saya ada dalam bas tu. Dan on the way daripada Dewan Seri Budiman nak ke Puncak Perdana, sepanjang jalan tu menjerit-jerit, perempuan-perempuan menjerit. Takut sampai tutup telinga, sampai ada orang nampak kaki perempuan lain dipegang di bawah tempat duduk. Okay. Lepas tu yang depan menjerit, tapi driver bas UiTM selamba je bawa nak balik ke Puncak Perdana waktu tu. Menjerit sampaikan seorang ustaz dalam bas tersebut. Ustaz baca dan dia nak tarik benda tu keluar, sampaikan kat highway Gatri, dia buka pintu, dia campakkan benda tu keluar. Lepas tu bila sampai di Puncak Perdana, kita orang semua diletakkan di dalam satu surau Puncak Perdana. Dan kat situ ada orang berubat apa semua, ustaz-ustaz apa semua berubat apa semua. Lepas tu saya pun ada kat situ kat, sebab kita orang tak dibenarkan balik, takut dibawa apa benda tu ikut apa semua. Semua berkumpul kat situ sampai lebih kurang 4 pagi juga waktu tu. Lepas tu keesokan paginya ustaz-ustaz baca benda tu, dia tarik semua benda-benda tu masuk dalam bas dan diorang bawa pergi Puncak Alam untuk lepaskan kat sana. Allah, patutlah berlaku kat Puncak Alam. Patutlah cerita tu kat Puncak Alam pula Masa benda tu pun tak sure disebabkan pakaian ke ataupun memang disebabkan Dewan Seri Budiman tu memang keras. Kisah ni berlaku di UiTM Shah Alam. Ditulis oleh Nur Amin Ramli di Facebook, dan Seismic ada kongsi kisah dekat kita punya website seis.com. Tajuk Bilik K1/409 di Kolej Kenanga adalah bilik bunian. So saya minta maaf kalau sesiapa yang sekarang tengah duduk kat bilik Kenanga, Kolej Kenanga UiTM Shah Alam, kalau korang terbaca benda ni dan mungkin ni bilik korang. Ini berdasarkan cerita yang dikongsikan kat Facebook. So cerita begini, awal tahun 2016, semester akhir master, macam biasa disebabkan status kewangan keluarga yang melayakkan aku apply college Kenanga. Dan seperti biasa aku dapat bilik lewat sebab pihak UiTM akan masukkan pelajar-pelajar baru. Barulah boleh masukkan pelajar season macam aku ni. Aku dah tahu aku akan dapat bilik tingkat 4, tapi nak jadi cerita masa semester 3 bilik dah penuh dan satu-satunya yang ada bilik di Kenanga 1 tingkat 4 bilik 9 atau singkatannya K1/409. Untuk pengetahuan semua, bilik ni dah lama tak buka. Almost 3 tahun. Memang pernah ada kes student exchange program belah sebab tak tahan nak kena gangguan. Pengetua ni tanya aku awal lagi sebelum aku masuk, bilik ni pernah banyak gangguan, tapi kuatkan hati, insyaAllah tak ada apa-apa. Sanggup tak? Tu yang dia punya pengetua tanya. Aku telan Elio. Aku ni penakut, jujur cakap, tapi disebabkan aku dah final SEM, nak tumpukan tesis, aku sedapkan hati dan terima juga bilik tu. Masa aku masuk bilik tu, roommate aku ni memang dah ada masuk awal seminggu. Pengetua college dah nasihat aku awal-awal, jangan cerita apa-apa dekat roommate aku tu. So memang aku tak ada buka cerita lah. Dan pada awalnya aku anggap cerita yang diberitahu pengetua ni karut. Namun aku silap. Roommate aku ni orang Sarawak. Satu hari tu dia tengah makan Maggi sambil tengok cerita Puaka Tebing Biru. Seriau darah aku. Lepas salam-salam berkenalan, aku tumpanglah sekali tengok movie tu. Mula-mula aku tak ada fikir apa-apa pun, tapi tengah scene hantu keluar dekat cerita tu, tiba-tiba dia cakap macam ni, bilik ni ada tau. Memang meremang badan aku. Macam mana pula dia ni tahu? Dia kata dia dah kena kacau dah. Pintu almari ditendang. Ya Allah. Janganlah. Bawah katil ada bunyi cakaran. Rasa macam ada orang duduk dekat kerusi masa kita tidur. Tapi paling ngeri bila gangguan itu terbentuk fizikal. Bukan sekadar bunyi lagi.
Pernah jadi aku dengar suara perempuan menjerit dalam bilik ni masa kita orang tengah tidur. Mau tak terkejut, bunyi budak-budak lari sebelah aku dari dalam bilik keluar terus ke depan koridor. Tengah-tengah malam sedangkan bilik ni kawasan ceruk. Mana ada budak-budak kat situ? Korang bayangkan, tengah-tengah malam macam ada orang ketuk bucu katil besi dengan sudu. Ting, 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 tang ting. Oh, tak boleh bodoh kan. Siti shower. Benda ni berlanjutan berlaku beberapa kali sampailah ustaz terpaksa dipanggil. Tak silap aku 3 kali juga ustaz datang tolong bacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi still tak jalan. Gangguan tetap ada sampailah satu hari pejabat kolej panggil kita orang tampal notis kuning tu, beritahu bilik ni terpaksa ditutup. Ini pertama kali notis tu dia ada tulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu first time orang bagi notis bagi perkataan bismillah. Dia kata bilik tu dah ditutup. So pada 30 April 2016 pengetua panggil 2016 Oh masa ni baru lagi lah, tak lama kan. Pengetua panggil untuk berbincang nak keluarkan kita orang dari bilik tu bagi bilik lain. Kebetulan ada kosong dan aku on the spot cakap nak tukar. Akhirnya kita orang berpendapat yang sebenarnya bilik tu adalah kawasan kampung bunian. Ada beberapa bukti bunyi suara perempuan, budak-budak berlari dekat koridor. Dan bila kita orang habis solat, habis baca Al-Fatihah, akan dengar suara Amin dekat belakang. Macam macam Islam kan, jenis Islam. So macam Zaidi sendiri ada kisah-kisah mistik yang pernah jadi kat Zaidi tak sebelum ni? Alhamdulillah selama aku dekat UiTM, aku tak pernah encounter yang macam tu. Tapi pernah tim aku dulu, kita orang ni tim teater UiTM lah, dekat Dewan Resita Pancasakti. Satu hari tu masa teater, masa kita orang tengah rehearsal, kalau korang biasa dengan teater kan, bilik control room dekat atas yang jaga lampu, jaga audio kat atas tau. Ni pentas. Atas tu akan ada orang-orang kru lah, jaga lampu, jaga audio semua. So masa kita orang rehearsal, waktu tu ada seorang je atas pentas, tapi yang jaga audio, yang jaga lampu, dia seorang je. Orang panggil dia Mabuk nama dia. Lepas tu dia kata waktu kita orang tengah rehearsal tu, dia ada orang lari kat belakang. Lepas tu kita akan pakai walkie-talkie kan, kru. Dia kata, siapa lari kat belakang tadi? Siapa belakang pentas? So SM station manager cakap, tak ada orang kat belakang pentas. So bila dia cakap macam tu, semua orang diam. Itu je lah, semua orang diam. Benda tu berlaku sekali je lah. Dan kita orang okay, rehat lah, sambung nantilah. Pernah juga kita orang bermonolog atas pentas, dialog. Bila time teater kan, teater ni satu halnya, teater ni memang emosi tau. Kejap kau gelak, kejap kau nangis. Aku tak pernah jumpa lah, tapi tempat tu memang kata memang keras. Pernah aku naik dekat atas pentas, rasa macam ulu roma, macam ada orang kat belakang tau. Lepas tu kita pun teringat tau cerita yang nampak orang kat belakang. Ada orang belakang, macam terbayang-bayang masa tu. Kan gelap. Kalau teater ni, kau tak akan nampak tau orang kat depan kau. Sebenarnya audience, korang tak akan nampak audience je nampak korang. Dia macam ni, lampu kat korang tak nampak berapa ramai orang tengok. So korang akan rasa korang sorang-sorang je terpentas. Kalau korang sorang terpentas, betul tak Mat? So pernah lah rasa macam orang lalu kat belakang macam tu. Itu pengalaman lah ke UiTM. But speaking of UiTM Shah Alam kan, korang pernah pergi tak Cuma dekat menara apa? Kelas kat situ. Yang kelas kat situ kan orang cakap ada tingkat 13. 13. Tingkat meskom. Ya, tingkat 13 tu katanya keras kan.
Tapi gelap je kan. Kelas kat situ tau. Tapi bukan Sama level lepas. tu memang Dah, tak. kita pernah ada kelas kat situ juga. Dulu diorang tutup. Lepas tu orang buka balik dah. Kan selalu macam kalau kita nak naik lift, nak pergi ke kelas, macam janganlah berhenti dekat satu level ni. So satu level ni dia akan macam gelap and semua orang akan takut. Ha? Tapi yang berhantu Yang berhantu 13 lah. 13 lah yang kita selalu stop tu ada 13 lah. Yang kita masuk Tapi tak tahu ada pernah experience apa? Alhamdulillah I tak pernah selama I pada zaman degree sampai dengar cerita masters orang kat situ pun. kenapa level tu keras ke apa ke tak tahu. Mungkin siapa yang tahu boleh tinggalkan komen di Kan ruangan benda bawah. yang tahu kan. Sebab I last semester pun kelas kat situ sampai pukul 10. Tu pergi toilet Selalu semua. kelas malam Tapi banyak kan kat fikir situ. lah. Tapi Alhamdulillah lah tak pernah lagi lah kena. InsyaAllah. Cerita seterusnya UiTM Lendu Melaka. Kredit Gelenggang Melenggang Blogspot dan Dunia Seram Blogspot. Tajuk student UiTM Lendu sering kena rasuk. Sepanjang belajar di sana, hampir 2 atau 3 bulan sekali ada saja pelajar yang akan terkena penyakit rasuk ini. Mereka yang dirasuk ini memang mempunyai kuasa luar biasa, dengan tiba-tiba akan menjadi kuat dan sukar dikawal. Percakapan pula ada yang boleh difahami, ada pula yang sepatah apa pun tak faham. Antara kata-kata yang dikeluarkan pelajar itu adalah, jangan ganggu tempat aku, jangan baca Yasin, aku panas. Lebih teruk, ada yang meracau sampai nak terjun dari tingkat 4 kolej kediaman. Mujur ada kawan-kawan lain yang mengawal keadaan. Pernah ada satu kes seorang pelajar perempuan di tingkat atas kolej terkena rasuk. Tidak semena-mena ia berjangkit pula ke tingkat bawah. Kemudian, seorang lagi pelajar turut disampuk sama, menjadikan jumlahnya 3 orang. Bayangkan pada ketika itu keadaan punyalah tidak terkawal. Dengan ada pelajar yang lemah semangat, dengan tiba-tiba pengsan, itu belum lagi ada yang menangis ketakutan. Sampaikan pada satu tahap, Yasin dan bacaan doa terpaksa dibuat di Masjid Al-Hikmah UiTM supaya bacaan itu dapat berkumandang di seluruh UiTM. Ada juga pada satu tahap yang pelajar kena rasuk itu tidak dapat dipulihkan dan dia terpaksa dibawa pulang ke rumah ibu bapa. Menurut cerita pelajar senior yang terlebih dulu tinggal di sana, terdapat sebuah tangki air yang terletak di atas bukit berhampiran kolej kediaman perempuan. Mereka berkali-kali berpesan agar tidak menjejakkan kaki ke sana. Malah, penulis sendiri pernah dengar dari mulut ketua residen kolej sendiri tentang amaran berkenaan. Tapi biasalah, pelajar degil. Lagi cakap jangan pergi, lagilah perasaan ingin tahu itu membuat-buat. Bukannya apa, kawasan atas bukit itu terpencil. Biasanya tempat terpencil dan tidak didiami manusia akan didiami oleh siapa? Tentunya jin, iblis dan makhluk halus lain. Selain itu, ada juga amaran mengenai jangan berjalan di tepi tasik Tun Fatimah yang menghubungkan antara kolej dan kelas pada waktu senja. Mereka kata Tun Fatimah suka berjalan pada malam hari untuk ambil angin. Tetapi tentang cerita tasik itu penulis tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Tak usahlah percaya 100%. Tetapi kadang-kadang pelajar tak boleh mengelak daripada melalui tasik itu, terutamanya apabila ada kelas malam atau kelas habis sekitar pukul 7 malam. Ustaz UiTM Lendu pernah berkata makhluk halus suka pada orang yang lemah. Lagi-lagi pada masa minggu peperiksaan semasa tu semua tengah stres dan berfikiran serabut. Jadi masa itulah yang digunakan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Lagi satu, perkara dirasuk ini sering berlaku kepada pelajar perempuan terutamanya apabila mereka datang bulan, which is period. Sebenarnya cerita seperti pelajar mengalami histeria atau gangguan aneh di sana sudah lama diketahui. Antara kawasan yang dikenal pasti sebagai tempat yang dikatakan keras itu adalah di lokasi jambatan gantung berdekatan tasik Tun Fatimah. Malah rakan-rakan penulis yang belajar di sana masing-masing menceritakan pengalaman seram mereka seperti penampakan susuk tubuh ganjil dan pintu bilik asrama sering diketuk-ketuk oleh makhluk yang tidak dapat dikesan identitinya. Wow, which is true lah. Ya, banyak yang betul juga. Ya, UiTM Lendu itself memang sangat keras lah. Sebab macam dia cakap, sebab nama-nama blog yang ada dekat hostel yang ada kat situ, nama-nama yang macam pahlawan-pahlawan Melaka, which is Jebat Lekir.
And kalau cakap pasal tangki air tu, besides ladies punya yang dekat Tun Fatimah punya tangki pun dekat College Lekir. College Lekir dulu ada tangki air pun. Dekat situ pun agak keras jugalah sebenarnya. Macam kau dah pernah tak selama dekat Lendu belajar berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun dekat Pengalaman Lendu. kat Ada sana. tak benda-benda yang Aku kalau cakap pasal Lendu sekali, aku rasa sekali je kot. Apa tu? Dia time-time dekat nak aku asal kan macam mak-mak semua cakap jangan tidur waktu asal, lepas asal sampai maghrib. So this one time Ras tidur memang straight. Aku nak terjaga dalam pukul 6.30, don't worry. Dalam pukul 6.30 macam tu, aku rasa macam badan berat. Gigi hempap. Badan berat. impit. Tapi waktu tu aku punya semangat kuat lah compared to now. So time tu aku macam dalam hati kan, aku baca Al-Fatihah semua and everything dalam hati. Aku try nak bangun slow-slow tau. Aku cakap jangan kacau aku. Aku macam 1, 2, 3. The third time baru aku boleh bangun. Aku rasa macam aku kena tolak orang. Dan tu macam paling scary lah. Tapi aku rasa yang paling scary-nya dekat rumah abangku dekat Bandar Puchong Jaya. Rumah teres lah. Waktu tu at that time memang aku dah tinggal seorang dah. Kadang-kadang balik kerja penat, aku tidur pakai selimut semualah. Tiba-tiba aku rasa ada orang macam main tangan dua-dua tangan. Tapi dia kaki tau. Dia kaki, aku rasa ada orang buat macam ni. Dia tarik tangan kau? Kaki. Dia tarik kaki je tau. Kau cerita sentak lah. Aku terkejut lah aku tengah tidur kan. Tapi masalahnya hari tu sangat penat. Bila dah tarik macam tu aku bangun-bangun aku macam Tidur balik. aku tidur balik. Sebab aku jenis kadang-kadang bila encounter dengan benda-benda macam ni, mak aku selalu pesan macam kita kalau tak kacau dia takkan kacau kita. And dia pun in the end dia pun hamba Allah juga. Betul. We have to be strong lah. Kita saja yang kita boleh ceritakan pasal UiTM, kisah-kisah seram di UiTM. Kita percaya ramai orang budak-budak UiTM akan tengok video ni dan korang mungkin ada kisah lagi seram. Boleh share lah dengan Boleh kita boleh share dekat bawah, komen kat bawah kisah seram korang, ataupun sesiapa yang rasa macam ada pengalaman dirasuk sendiri, boleh komen kat bawah. Sebab kita tengah cari orang yang pernah pengalaman dirasuk atau diganggu untuk bercerita pengalaman dengan kita orang kat Seismik Seram. So selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Tidur ambil wuduk dulu. ولا يبلغ حفظهما وهو العلي العظيم.